Hi, Assalamualaikum. Good morning, everyone. Today we will continue our class. Our topic that is Institusi Raja Payung Negara Part 2. Apakah yang anda akan pelajari pada hari ini? Okey, cikgu akan ulang sikit tentang kedudukan raja dan peranan raja-raja Melayu dahulu dan kini sebab ada tambahan sikit. Yang kedua, gelaran ketua negeri di Malaysia, dan ketiga, gelaran ketua negara bagi negara-negara yang ada raja. Baiklah, kalau kita lihat kedudukan dan peranan Raja Melayu, cikgu bahagikan kepada 3 bahagian yang cikgu rasa penting. Pertama, institusi raja pada zaman kerajaan Melayu awal, institusi raja pada zaman kerajaan pemerintahan British, dan institusi raja selepas merdeka sehingga kini. Yang pertama, Raja Atas Sultan ialah ketua kerajaan negeri baginda. Baik, sama juga semasa pemerintahan British juga dikekalkan sebagai ketua negeri. Tapi kalau sekarang ni kita panggil sistem raja berperlembagaan diperkenalkan, iaitu yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa berdasarkan perlembagaan, dan pelantikan yang di-Pertuan Agong ini adalah daripada Majlis Raja-Raja yang dianggotai oleh 9 orang raja. Berbeza kalau macam sistem Raja England kalau sistem Raja England ni mereka cuma satu keluarga diraja saja. Tapi kat Malaysia 9 raja atau sultan yang memilih yang di-Pertuan Agong. Yang kedua, raja atau sultan mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan. Maknanya dia berkuasa untuk segala-galanya termasuk peraturan, undang-undang, hukuman, ekonomi, sosial, semua raja ada kuasa. Tetapi semasa pemerintahan British, raja atau sultan tidak mempunyai kuasa mutlak. Ini adalah wakil British, iaitu governor atau residen yang menjalankan hukuman, yang menjalankan undang-undang, bukan lagi pada raja. Tapi kalau sekarang ni kuasa raja atau sultan tertakluk kepada perlembagaan negeri. Sama juga dia terikat dengan undang-undang negeri, undang-undang tubuh negeri. Okay, yang ketiga, segala dasar berkaitan dengan pentadbiran, perundangan, kehakiman dan hubungan diplomatik ditentukan oleh raja atau sultan. Samalah yang kedua ni, maksudnya berkuasa mutlak, segala-galanya raja yang tentukan. Tetapi bagi zaman pemerintahan British, raja atau sultan merupakan ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri baginda. Itu sahaja tugas raja, berbanding dengan zaman dahulu. Okey, yang sekarang ni pula pentadbiran negeri diketuai oleh Menteri Besar dan dibantu oleh Majlis Eksekutif. Segala pentadbiran yang jalankan adalah Menteri Besar. Kalau di peringkat negara, yang jalankan pentadbiran adalah Perdana Menteri dan anggota Kabinet. Okay, yang keempat, raja atau sultan dibantu oleh para pembesar untuk mentadbir kerajaan. Macam cikgu cerita itu, ada bendahara, ada penghulu bendahari, ada laksamana, temenggung, dia membantu raja. Kalau di peringkat zaman pemerintahan British, penasihat British dilantik bagi setiap negeri untuk mengurus pentadbiran negeri. Bukan lagi pembesar Melayu. Semuanya wakil daripada British. Yang ketiga, institusi raja selepas merdeka, pentadbiran negara diketuai oleh Perdana Menteri dan dibantu oleh Jemaah Menteri. Samalah macam ni. Okey? Berikut adalah gelaran ketua negeri di Malaysia. Secara umumnya, Malaysia mempunyai 13 buah negeri dan 3 buah wilayah persekutuan. Baik, daripada 13 buah negeri, 9 buah negeri ada raja. Iaitu Perlis, Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Terengganu dan Kelantan. Kebanyakannya guna gelaran Sultan, kecuali Perlis guna Raja, Negeri Sembilan guna yang di-Pertuan Besar. Kamu senang je nak ingat, kamu selalu nyanyi lagu negeri kan? Berkat yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Okey, baik. Manakala bagi negeri yang tak ada raja, seperti Pulau Pinang, Melaka, Sarawak dan Sabah, walaupun tak ada raja tetapi mereka ada ketua negeri. Kita panggil gelarannya yang di-Pertua Negeri. Manakala bagi wilayah persekutuan, Labuan, Kuala Lumpur dan Putrajaya, secara langsung ketuanya adalah yang di-Pertuan Agong. Jadi kamu nak ingat senang sahaja. Ya? Negeri yang ada raja 9, negeri yang tak ada raja 4.
Apa beza yang di-Pertuan Negeri dengan negeri Raja Sultan? Ini adalah golongan raja. Yang di-Pertuan Negeri ni bukan golongan raja. Dia adalah daripada rakyat biasa yang dilantik sebagai ketua bagi negeri yang tak ada sultan. Okey, manakala untuk ketua bagi pentadbiran, negeri-negeri yang ada sultan ni di bawah raja kita panggil menteri besar. Okey, bagi negeri yang tak ada sultan, pentadbir dia yang menjalankan pentadbiran kita panggil ketua menteri. Okey, itu saja. Sebagai rakyat Malaysia, kamu kena tahu siapa ketua negara Malaysia. Baik, secara ringkasnya, Ketua Negara Malaysia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Mahrum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustain Billah, atau nama ringkasnya kita panggil Sultan Abdullah. Sultan Abdullah ni adalah sultan daripada negeri Pahang. Manakala Raja Permaisuri Agong ialah Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Baik, Tunku Azizah ni merupakan adinda atau adik kepada Sultan Ibrahim, iaitu Sultan Negeri Johor. Jadi ingat, okey, ketua negara kita. Baik, mari kita lihat pula apakah gelaran ketua negara bagi negara-negara di Asia. Okey. Sebelum tu cikgu nak ingatkan, ini hanya untuk fokus kepada gelaran saja ya, sebab nama bukan terkini. Carta ni cikgu jumpa di Facebook, di Google, macam Malaysia. Malaysia bukan lagi Tunku Abdul Halim ya. Kita sekarang Tunku Sultan Abdullah. Cuma fokus pada gelaran ya. Baik, Jordan gelarannya Raja, Bahrain Raja juga, Arab Saudi Raja, Qatar Emir, Kuwait Emir, Oman guna Sultan, Malaysia guna Yang di-Pertuan Agong, Brunei guna Sultan, Kemboja guna Raja, Thailand guna Raja, Jepun guna Maharaja, Bhutan guna Raja. Jadi kebanyakannya kita tengok dia guna Raja. Malaysia unik sikit kan Yang di-Pertuan Agong. Baik, cikgu nak sentuh sikit tentang negara barat. Yang ni semua negara Asia kan. Okey, negara barat contohnya Ratu Elizabeth II. Ratu Elizabeth II ni merupakan dia raja lah, tapi dia perempuan jadi kita panggil dia ratu. Raja yang paling lama memerintah ke 16 buah negara Commonwealth. Contohnya United Kingdom, Kanada, Australia, New Zealand ya. Okey. Jadi bukan saja ada raja, sultan, emir, malah juga ada ratu. Okey, baik. Apakah kepentingan mempertahankan institusi raja? Baik, yang pertama untuk memastikan keamanan negara terjamin. Yang kedua untuk mempertahankan kedaulatan dan kesejahteraan negara. Baik, sebagai contoh, pada tahun lepas bila berlakunya peralihan kerajaan, ya, yang mana Perdana Menteri dan ahli kabinet letak jawatan, maka tugas Yang di-Pertuan Agong atas kuasa yang diperuntukkan ke atasnya, baginda boleh melantik kerajaan yang baru. Okey, baik. Dan juga kalau masalah di peringkat negeri, kalaulah dalam sesebuah negeri itu berlaku perebutan kuasa, maka Sultan boleh juga membubarkan Dewan Undangan Negeri. Maknanya boleh melantik yang baru ya kalau baginda tidak berkenan. Seterusnya, perpaduan terpelihara. Baik, rakyat perlu menghormati institusi beraja dan institusi demokrasi kerana kedua-duanya induk sistem pemerintahan negara. Jadi semua rakyat kena patuh pada undang-undang. Tak kiralah bangsa apa, kaum apa, agama apa, semua hukumannya adalah sama. Jadi sekiranya berlaku pergaduhan antara rakyat dengan pemimpin, pemimpin dengan pemimpin, maka kita ada satu lagi ketua yang boleh mengawalnya. Itu pentingnya kena ada raja. Ya, Yang di-Pertuan Agong yang akan menjadi orang atas untuk menggunakan kuasa untuk menstabilkan politik ataupun untuk memberi teguran kepada pemimpin-pemimpin sekiranya ada berlaku perkara yang tidak baik kan. Okey, yang ketiga, rakyat dan pemimpin patuh dan taat. Baik, setiap warga negara berkewajipan menghormati dan merealisasikan rukun negara. Semua pemimpin politik perlu komited untuk menegakkan integriti politik dan mengutamakan kepentingan rakyat berbanding peribadi. Jadi bila ada ketua di atas,
maka pemerintah dapat memerintah dengan baik. Pegawai-pegawai, ahli-ahli kabinet, menteri-menteri dapat memerintah dengan baik sebab mereka diawasi dan dipantau oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi itulah sebabnya kenapa kita kena pertahankan institusi raja. Sebab institusi raja tidak boleh dilantik oleh orang kebanyakan. Ianya dilantik oleh 9 raja-raja. Di antara 9 raja-raja tu akan pilih seorang untuk menjadi Yang di-Pertuan Agong. Jadi kita patut berasa bangga dan kita kekalkan institusi raja sehingga bila-bila. Okay. Baik, itu saja untuk topik bagi unit 1. Terima kasih kerana menonton dan mendengar.